Hai semua, selamat datang ke program Khazanah Rekod dan Arkib. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pemeliharaan rekod selepas bencana. Tahukah anda apakah itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah tindakan membaik pulih sesuatu bahan yang rosak menggunakan teknik restorasi atau pemeliharaan. Proses baik pulih yang dilakukan ke atas bahan dapat memelihara keadaan fizikal dan kandungan maklumat serta mencegah daripada berlakunya kemerosotan yang berterusan. Di luar sana, terdapat banyak musuh-musuh rekod yang memberi risiko terhadap kerosakan rekod-rekod yang kita simpan. Tahukah anda apa musuh-musuh rekod tersebut? 1. Pencahayaan terus. 2. Suhu dan kelembapan. 3. Serangga perosak. 4. Tahukah anda kenapa rekod perlu dipelihara? Rekod adalah bukti punca kuasa dan dasar sesuatu jabatan melaksanakan operasi pentadbirannya. Rekod juga adalah bukti ke atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh jabatan semasa melaksanakan fungsi dan program utamanya. Selain itu, rekod juga boleh menjadi bukti atas sesuatu tuntutan, hak asasi, hak milik, status atau kedudukan individu, kumpulan dan organisasi. Fungsi rekod juga adalah sangat penting, di mana rekod boleh menjadi bukti serta penyumbang kepada pengetahuan dan kefahaman masyarakat mengenai budaya, amalan dan adat dosam negeri dan juga negara. Rekod juga boleh digunakan sebagai bukti dalam hal-hal berkaitan pemberian perlindungan kepada masyarakat atau rekod-rekod yang menyatakan keadaan, status dan kondisi sesuatu masyarakat, negeri, negara dan alam persekitaran serta impak yang diperolehi. Menurut Majlis Keselamatan Negara, bencana boleh diertikan sebagai sesuatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan pengembangan sumber yang ekstensif. Contoh-contoh bencana yang ada di persekitaran kita adalah seperti banjir, kebakaran, faktor biologi dan juga tanah runtuh. Bagaimanakah punca bencana ini boleh berlaku? Yang pertama, bencana boleh berlaku secara semula jadi, seperti contoh gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah runtuh dan juga puting beliung. Yang kedua, bencana boleh berlaku disebabkan oleh pencemaran alam sekitar, seperti contoh pembuangan kimia larangan, tumpahan minyak dan juga pembakaran terbuka. Yang ketiga, politik dan isu jabatan juga boleh menjadi punca berlakunya bencana disebabkan oleh perbalahan pekerja, rusuhan, mogok, sabotaj dan juga pemberontakan. Yang terakhir sekali, kegagalan struktur bangunan dan teknologi boleh menjadi punca bagaimana bencana ini boleh berlaku disebabkan oleh kegagalan perkakasan atau perisian, kebocoran paip atau kegagalan sistem penghawa dingin berpusat dan sebagainya. Persiapan sebelum bencana. Langkah pertama, jabatan perlu membentuk pasukan petugas penyediaan pelan tindakan bencana rekod ataupun PTBR. Ketua jabatan perlu melantik ketua-ketua bahagian, seksyen ataupun unit yang akan bertanggungjawab dalam penyediaan dan pelaksanaan PTBR. Setiap ahli yang merangkumi pegawai dan kaki tangan daripada jabatan akan memberikan input mengenai keperluan yang akan digariskan dalam PTBR. Yang kedua adalah pengumpulan maklumat mengenai organisasi.
Jabatan perlu menyediakan maklumat organisasi seperti contoh struktur organisasi, peranan dan fungsi organisasi, maklumat mengenai premis ataupun bangunan, risiko ancaman bencana, peralatan keselamatan dan juga sistem kawalan keselamatan bagi penyediaan PTBR. Maklumat lain bagi rekod jabatan juga perlu disediakan seperti jumlah rekod, lokasi rekod, kaedah pemeliharaan rekod, adakah melalui penyalinan ataupun backup, dan juga cara penyimpanan rekod. Yang ketiga adalah kaedah penilaian bencana oleh organisasi. Melalui kaedah penilaian ini, jabatan perlu meletakkan kadar kekerapan bagi jenis-jenis bencana yang boleh berlaku di jabatan. Keempat, pencegahan dan persediaan bagi aspek air dan juga banjir. Pastikan penyelenggaraan dan pembaikan saluran paip, laluan air, kebocoran bumbung, sebarang kerosakan dan kecacatan dilakukan secara berkala. Pastikan rekod tidak diletak di atas lantai atau di bahagian bawah bangunan. Rekod perlulah disimpan di dalam kotak ataupun bekas untuk mengurangkan kesan kerosakan air. Dari segi aspek kebakaran, fail tidak aktif perlu segera dipindahkan ke Pustakaan Negeri Sarawak. Sekiranya fail tersebut masih aktif, pastikan jabatan mempunyai salinan digital sebagai backup copies. Bagi aspek akses dan keselamatan pula, pergerakan dan penggunaan fail dan rekod juga perlu dipantau. Bilik penyimpanan rekod perlu mempunyai akses yang terhad dan perkhidmatan pengawal keselamatan 24 jam perlu disediakan serta pemantauan melalui kamera litar tertutup. Bagi tindakan semasa bencana pula, jabatan perlu melaksanakan prosedur kecemasan seperti contoh membunyikan loceng ataupun siren kecemasan, memastikan anggota dalam pejabat keluar dan berkumpul dengan selamat di tempat yang telah ditetapkan dan menghubungi serta memaklumkan mengenai berlakunya bencana kepada ketua jabatan, ketua pasukan bertindak bencana rekod dan juga agensi berkaitan bencana seperti polis dan juga bomba. Bagi menghasilkan pelan tindakan bencana rekod, berikut adalah format yang boleh anda gunakan. A. Latar belakang pejabat awam ataupun jabatan. B. Pelan tindakan bencana rekod PTBR yang merangkumi objektif, skop, definisi, punca kuasa, penggunaan, pengemas kinian, punca bencana, pembentukan pasukan petugas penyediaan PTBR yang merangkumi jawatan kuasa pengurusan bencana, pasukan bertindak bencana, pengumpulan maklumat, pelan tindakan bencana rekod yang merangkumi sebelum bencana, semasa bencana, selepas bencana, senarai nama pegawai dan nombor telefon, senarai nama agensi berkaitan bencana dan juga penutup lampiran. Tamatlah sudah sesi kita pada hari ini. Ikuti kami untuk sesi seterusnya pada 24 Julai 2020, Jumaat jam 10 pagi. Pada sesi seterusnya, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan teknik pemeliharaan rekod selepas bencana. Terima kasih dan jumpa lagi.